Hai, Assalamualaikum. Bersama dengan Cikgu Azmira. Cikgu ialah Cikgu Azmira binti Abu Bakar, Cikgu RBT tahun 4 untuk tahun 2021. Baik, RBT ialah singkatan kepada Reka Bentuk dan Teknologi. Cikgu harap kamu bersedia dengan buku teks di hadapan kamu untuk kita membuat beberapa ulang kaji mengenai minggu-minggu yang lepas. Baik, untuk topik yang pertama iaitu keselamatan bengkel. Minggu lalu, cikgu minta kamu untuk menulis beberapa peraturan keselamatan bengkel, keselamatan diri dan juga keselamatan alatan. Minggu lalu, cikgu minta kamu hanya untuk melukiskan gambar ini di dalam muka surat, di dalam buku tulis di muka surat 6. Boleh membuat rujukan. Cikgu ada memberi kamu beberapa gambar yang lain selain daripada di dalam buku tulis. Okey? Gambar ini, sesiapa di antara kamu yang masih lagi belum melukis, boleh lukiskan dan tampalkan di dalam buku tulis. Jika kamu tak nak lukis, kamu boleh photostat. Okey? Baik, untuk tajuk yang seterusnya ialah simbol dan juga tanda keselamatan. Ada 7 simbol di dalam buku ini di muka surat 8. Ketujuh-tujuh simbol ini ialah simbol yang perlu kamu ketahui dan ianya melambangkan beberapa maksud yang tertentu. Minggu lalu, cikgu kenal pasti beberapa murid di antara kamu yang tidak mewarnakannya. Jadi, cikgu minta kamu untuk mewarnakan simbol-simbol ini kerana jika ianya tidak diwarnakan, ia akan menyukarkan kita untuk mengetahui maksud yang lebih jelas. Kalau kamu warnakan, kamu akan dapat lebih tahulah maksudnya dengan lebih jelas. Jika warna merah seperti ini, yang ini selalunya kita akan jumpa di kawasan-kawasan yang melarang kita untuk menghisap rokok. Okey? Baik, di muka surat 8. Untuk tajuk yang seterusnya iaitu cara-cara mengendalikan mangsa yang terkena renjatan elektrik dan juga terkena bahan lecuran, panas ataupun apa-apa sahajalah. Baik, untuk kotak yang pertama, gambar yang pertama, okey, rawatan luka melecur. Melecur adalah disebabkan oleh bahan ataupun cecair yang panas. Jadi, jika terkena kepada kita ataupun kepada rakan-rakan kamu semasa berada di dalam bengkel, perkara pertama yang perlu kita lakukan ialah, baik, tengok pada kotak yang pertama iaitu, okey, siram kawasan yang melecur di bawah aliran air. Air sejuk. Jangan kamu siram menggunakan air panas. Bertambahlah lecuran kawan kamu. Okey? Baik. Kotak yang kedua, kamu boleh sapukan krim ataupun lotion pada bahagian lecuran. Okey? Supaya ianya boleh meredakan kesakitan kawan kamu. Baik, untuk gambar yang ketiga, sudah semestinya kamu perlu membawa rakan kamu berjumpa dengan doktor. Selalunya apabila berlaku perkara-perkara seperti ini, cikgu yang akan membawa rakan kamu atau kamu
ke klinik ataupun hospital. Baik, untuk rawatan terkena renjatan elektrik. Apabila berlaku renjatan elektrik semasa di bengkel RBT ataupun di mana-mana sahaja, di dalam kelas pun boleh terjadi ya. Baik, perkara pertama ialah jangan berdekat dengan mangsa. Apabila kamu nampak rakan kamu terkena ataupun berlaku renjatan elektrik dan terkena kepada rakan kamu, jangan terus pegang. Jauhkan diri kamu. Okey, kotak yang kedua, alihkan rakan kamu tadi ke tempat jauh daripada kawasan tadi menggunakan bahan penebat. Bahan penebat seperti kayu ataupun tali pinggang. Di mana kita perlu dapatkan tali pinggang? Tali pinggang kamu yang kamu pakai ke sekolah, kamu boleh buka. Okey, dan cuba alihkan kawan kamu dengan cara menarik. Okey, dan perkara yang ketiga, kita pastikan kawan kita tadi dibaringkan di tempat yang selesa dan terus menghubungi guru ataupun guru kamu akan membawa kawan kamu tadi ke klinik ataupun hospital. Baiklah. Kenapa berlaku kejadian-kejadian seperti ini? Okey, ianya berulang balik kepada topik yang pertama tadi, iaitu peraturan keselamatan diri. Kamu apabila berada di dalam bengkel, pastikan kamu memakai pakaian yang sesuai. Memakai kasut, okey? Dan jika kamu berlengan panjang, terutamanya bagi murid perempuan, cikgu galakkan kamu supaya memakai inner di bahagian dalam. Okey, murid perempuan seharusnya tahulah. Okey, dan lipatkan tangan baju sekolah kamu. Dan murid lelaki, mereka pakai lengan pendek. Jadi tidak jadi masalah. Untuk yang bertali leher, tali leher perlu dimasukkan ke dalam apron. Apron perlu dipakai sepanjang masa semasa berada di dalam bengkel RBT. Okey, jika kamu berambut panjang bagi murid perempuan dan tidak memakai tudung, kamu perlu mengikat rambut kamu. Jadi cikgu tak perlu risaulah, di sekolah kita semua murid memakai tudung. Okey, jangan ada di antara kamu yang tidak memakai kasut dan memakai selipar ke sekolah. Okey, perkara begitu adalah salah. Dan perkara yang terakhir, sentiasa berhati-hati. Baik, untuk minggu ini, cikgu berikan kamu video ini. Video cikgu, kita hanya membuat ulang kaji sahaja untuk 3 perkara ini. Perkara yang pertama tadi tentang keselamatan bengkel. Okey, keselamatan bengkel. Kamu boleh baca dalam buku teks muka surat 2 dan juga 3. Seterusnya, perkara yang kedua yang kita belajar pada minggu lalu ialah peraturan keselamatan di dalam bengkel, peraturan keselamatan diri dan juga peraturan keselamatan alatan. Kamu boleh baca di dalam muka surat 4 sehingga muka surat 6. Okey, dan seterusnya ialah fahami simbol dan juga tanda keselamatan, muka surat 7, muka surat 8 dan juga muka surat 9. Untuk lebih memahami apa yang cikgu ajar, memang kamu perlu membaca buku dengan sendiri. Disebabkan dengan keadaan kita yang tidak bersekolah untuk tempoh PKP ini, cikgu sangat mengharapkan kamu supaya kamu dapat membaca buku di rumah dan membuat latihan yang berterusan untuk mendapatkan ilmu
dan juga pengetahuan yang lebih jelas. Jika ada sebarang pertanyaan, kamu boleh berhubung dengan cikgu melalui grup yang cikgu tubuhkan dan tanya soalan di situ. Dan jika kamu telah siap kerja cikgu, kamu boleh hantar tugasan kamu melalui grup itu juga. Dan cikgu akan menanda kerja kamu dan memberikan markah secara baiklah. Okey. Baik, itu sahaja untuk minggu ini. Bersedia untuk minggu hadapan. Kita hanya berjumpa seminggu sekali sahaja. Jadi, cikgu mengharapkan kamu sentiasa bersedia untuk subjek baru bagi tahun 4. Dan subjek RBT adalah subjek yang paling seronok. Jika kita dapat berjumpa lagi, cikgu mengharapkan kamu dapat belajar dengan baik dan semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.